Okey. Kita nak masuk bab 9. Bab 9 adalah tajuk bab 9 adalah kimia industri. Okey, bab 9 Bab 9 ni kita belajar sikit yang ni. Okey, bab 9 kita nak belajar yang pertama 9.1 iaitu alloy. 9.1 alloy. Apa dia alloy? Apakah alloy? Okey, kita tengok dulu, kita baca sekejap. Banyak benda di sekeliling kita diperbuat daripada alloy. Gambar foto 9.1 menunjukkan beberapa benda yang diperbuat daripada alloy. Okay, kita ada teko komputer, kita ada tugu negara, kita ada duit shilling, kita ada keris kat situ dan juga monorail ataupun LRT macam itulah Semuanya apa kaitan dia? Okey, apakah alloy? Alloy saya highlightkan kat sini, cikgu gariskan supaya kita boleh senang dapat tengok Kita highlightkan apa dia alloy. Alloy adalah campuran beberapa jenis logam ataupun campuran logam dan bukan logam mengikut peratusan yang tertentu. Alloy ni adalah campuran beberapa jenis logam. Maksudnya dalam alloy tu mungkin ada 2 jenis logam, mungkin ada lebih daripada 2 jenis logam. Mungkin alloy tu campuran logam dengan logam. Mungkin alloy tu campuran logam A dengan logam B. Ataupun alloy tu campuran di antara logam A dengan bahan bukan logam. Dia mungkin boleh macam ni, campuran logam dengan logam. Dan mungkin juga logam dengan bukan logam. Dan dia ada peratusan dia. Jadi kita tak boleh main hentam campur. Dia ada peratusan dia. Mungkin yang ni 1 bahagian, yang mungkin yang ni pula 3 bahagian. Okey. Okey, alloy-alloy yang kita biasa jumpa dalam kehidupan kita seharian adalah pewter. Okey, kita tengok kat sini Jenis keluli, pewter, gangsa, loyang dan duralumin. Ini adalah jenis-jenis alloy. Okey, contohnya macam kita tengok keluli. Komposisi besi adalah 99% besi tapi kita campurkan sedikit karbon, iaitu 1%. Besi logam, karbon bukan logam. Jadi kita masukkan sedikit. So bila dah jadi alloy, bila dah campur besi dengan karbon, nama baru dia adalah keluli. Dan keluli ni sifat dia keras dan sangat kuat. Kegunaan keluli biasanya nak buat bangunan, nak buat jambatan, membuat badan kenderaan dan landasan kereta api. Kalau kita guna besi saja, mungkin besi ni lembut, mudah patah, mungkin mudah berkarat. Tapi kita campurkan dengan karbon, dia dah jadi keluli. Lagi satu contoh pewter. Kita campurkan timah 96%, kuprum 3%, antimoni 1%, dah jadi nama pewter. Maksudnya alloy ni kena buat lah kan. Pewter ni, dia punya sifat dia berkilau dan tahan karat. Tahan kakisan tu tahan karat. Sesuai lah nak buat barang-barang perhiasan. Contohnya macam teko besi. Okey. Begitu juga dengan gangsa, loyang dan juga duralumin. Duralumin ni kita gunakan untuk buat badan pesawat, kapal terbang dan sebagainya. Duralumin ni sifat dia ringan. Dia ringan. Walaupun dia ringan tapi dia kuat dan dia tahan karat. Jadi sesuai lah buat badan kapal terbang. Okey, ini adalah beberapa jenis alloy dan kegunaan dia. Okey, alloy dan kegunaan dia. Okey, seterusnya. Okey. Nanti cikgu nak awak buat nota macam ni. Definasi. Definasi boleh ambil kat sini. Definasi dia ni. Apakah alloy? Ambil yang ni definasi. Okey, ni adalah definasi. Salin balik dalam nota. Contoh dan kegunaan. Contoh, keluli, pewter, gangsa, loyang, duralumin. Dan salin kegunaannya. Yang ni adalah kegunaan.
So tengok inilah kegunaan dia ni. Okey, salin. Seterusnya, pengaloyan. Pengaloyan tu apa maksud pengaloyan? Pengaloyan tu maksudnya proses buat alloy. Proses nak jadikan alloy. Pengaloyan. Kita tengok sini. Mengapakah alloy dihasilkan? Kenapa kena buat alloy? Sebab kebanyakan logam tulen bersifat lembut dan mudah terkakis. Kalau logam yang original ni, dia lembut, mudah terkakis. Jadi tak sesuai untuk menghasilkan kebanyakan jenis benda di sekeliling kita. Nak buat landasan kereta api pun tak sesuai. Nak buat badan kereta pun tak sesuai sebab dia lembut kan. Maka proses pembentukan alloy ataupun pengaloyan dilakukan tak lain dan tak bukan untuk apa? Untuk membaiki sifat logam tulen. So, kalau soalan tanya mengapakah proses pengaloyan dilakukan? Untuk membaiki sifat logam tulen. Jadi, tulis kat sini. Pengaloyan untuk membaiki sifat logam tulen. Okey? Okey, selesaikan yang ni dulu. Okey, yang ni yang pertama, ni nota awak yang pertama. Seterusnya kita tengok muka surat 185. Ni muka surat 185 ni. Untuk muka surat 185 ni, saya nak awak tulis nota macam ni. Tolong tulis nota macam ini. Ni macam ni. Cikgu dah susun balik semula dah ni. Okey, susunan atom dalam logam tulen. Okay, kita tengok sekarang susunan atom dalam logam tulen. Atom di dalam logam tulen tersusun secara teratur. Atom di dalam logam tulen tersusun secara teratur dan berlapis-lapis. Okey, macam inilah maksudnya. Teratur dan berlapis-lapis. Inilah maksud ni. Inilah maksud ayat ni. Jadi, susunan yang macam ni ada kelemahan dia. Dia mudah menggelongsur apabila kita kenakan tekanan ataupun daya. Atom ni dia mudah tergelongsur. Bila kita ketuk, contohnya kita ambil logam tulen tu, bila kita ketuk dia mudah kemik. Sebab apa dia mudah kemik? Sebab lapisan atom tadi mudah menggelongsur. Ini yang sebelum dikenakan daya. Jadi lepas dikenakan daya, dia jadi macam ni. Susunan atom dia tu dah menggelongsur. Sebab tu dia mudah kemik. Sebab tu dia lembut. Jadi sifat ni tak sesuai untuk nak buat barangan besi. Tak sesuai nak buat bangunan. Kita kena alter sikit. Okey, kena baiki sikit. Okey. Padam baliklah. Nanti awak kena salin benda ni. Ni semua salin dan lukis gambar rajah ni sebagai nota. Okey. Salin sebagai nota. Okey, kita tengok sejarah. Yang sejarah ni nanti tak payah tulis lah ya. Sejarah ni tak payahlah. Alloy pertama yang ditemui ialah gangsa. Itu alloy yang pertama. Gangsa ditemui beratus-ratus tahun dahulu, iaitu pada zaman prasejarah yang disebut zaman gangsa. Pada zaman itu gangsa banyak digunakan untuk membuat alatan dan senjata. Yang ni untuk makluman saja, jadi tak payahlah salin sebagai nota, tak payah salin. Yang ni tak payah salin. Saya buat macam ni, tak payah salin. Ini adalah susunan atom dalam logam tulen. Sekarang ni kita tengok susunan atom dalam alloy pula. Lepas kita buat alloy, macam mana susunan atom dia? Kita tengok sini. Apabila satu ataupun lebih unsur, saya gariskan apa yang saya baca ni supaya awak boleh tahu kat mana cikgu baca. Apabila satu ataupun lebih unsur logam ataupun bukan logam dicampurkan ke dalam logam tulen. Contohnya, ini logam tulen. Tengok tak susunan dia teratur.
Kan ada pattern dia, kemas lah, teratur. Kita campurkan dengan logam asing. Kita campur. Bila kita campur, dia akan jadi macam ni. Logam asing ni tadi akan menyelit-nyelit ke dalam logam tulen tadi. Dia akan selit. Dia akan menyelit. Jadi susunan tu dah jadi tak teratur. Dengan atom unsur asing. Yang ni atom untuk atom unsur asing. Yang ni atom logam tulen. Jadi atom untuk atom unsur asing tu dah menyelit-nyelit di dalam atom logam tulen. Bila jadi macam ni, dia jadi lebih keras, dia jadi lebih kukuh. Jadi bila kita gunakan daya ataupun tekanan pada alloy ni, atom tu tak mudah menggelungsur. Apabila daya dikenakan, lapisan atom logam tulen sukar menggelungsur sebab dia dah ada unsur asing yang masuk celah-celah dia. Jelas? Ini adalah proses pengaloyan. Komposisi ataupun peratus kandungan setiap unsur dan alloy boleh diubah mengikut kesesuaian penggunaan. Jadi kita ubahlah komposisi dia. Kalau kita nak buat badan kapal terbang, dia punya peratusan ni macam mana? Kalau nak buat landasan kereta api, peratusan ni macam mana? Ikut kesesuaian apa barang yang kita nak buat. Okey? Inilah namanya proses pengaloyan. Jadi gambar rajah ni sangat penting. Jadi semua ni saya nak awak salin sebagai nota. Ini nota yang kedua. Okey? Adakah alloy wujud secara semula jadi? Rasa-rasa adakah alloy ni wujud secara semula jadi? Alloy ni dia tak wujud semula jadi, dia kena buat. Kita kena hasilkan dia daripada logam tulen. Logam tulen kita campurkan dengan unsur asing. Unsur asing tu yang akan menyebabkan logam tulen tadi tak mudah menggelungsur. Okey, yang ni penting benda ni penting Ni penerangan ni penting ni. Apabila daya dikenakan kepada alloy, lapisan atom logam tulen sukar menggelungsur. Jelas? Okey. Ni salin sebagai nota. Nanti kita tengok muka surat. Lain pula. Okey. Setakat ini lagi sekali cikgu ingatkan ada dua nota yang awak kena buat Yang ini dengan yang ini. Okey.